Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini adalah video yang pertama selepas daripada pilihan raya umum yang ke-13 yang menyaksikan UMNO Barisan Nasional mengekalkan kuasa di pusat dan juga Kerajaan Kedah, Kerajaan Pakatan Rakyat Kedah jatuh, which is very sad. Actually memang berlaku sedikit merajuk lah, terasa hati saya rasa macam why berlakunya. Terutama sekali saya sedih dengan keadaan di Kedah yang jatuh. Sepanjang sebelum apa-apa saya ucapkan selamat Hari Raya, minta maaf zahiriah dan batiniah. Andai kata ada sebarang perbuatan saya ataupun perkataan saya sebelum ni yang mungkin mengguris hati dan perasaan sebahagian daripada kita. Baik, sepanjang daripada tempoh pilihan raya sampai ke hari ni lebih kurang 100 hari, tengok ada banyak isu dalam dan luar negara yang saya teringin sangat saya nak ulas dan saya nak upload, tapi saya lebih suka tunggu dan lihat apa yang jadi. Jadi sepanjang pemerintahan saya kata 100 hari Najib, saya tengok actually lebih banyak auta bohong. Dan nasiblah siapa yang undi sebelum ni. Contoh, kalau dalam kerajaan Kedah ni kita tengok masalah koalisi insaniah makin teruk, dengan yang mana dulu yang duk staff dan juga orang yang bangkang kerajaan negeri Kedah dulu, tengok hasilnya jadi lebih teruk. Staff dia jadi lebih teruk. Kolej dekat Kuala Ketil akan ditutup. Jadi siapa-siapa yang sokong UMNO Barisan Nasional, terutama dekat negeri Kedah, jawablah nanti. Awak nak bangunkan Islam, hampa nak jatuhkan Islam. Baik, masalah ekonomi tak nampak perubahan, nampak lebih teruk ada dengan PSC merudum, ringgit jatuh dalam keadaan yang paling teruk. Kemudian harga kereta yang dijanjikan bohong. Saya katakan sekali lagi, bohong. Dan kawan-kawan yang dan juga adik-beradik saudara-saudara saya masih lagi sokong UMNO Barisan Nasional, terimalah bahawa anda telah kena tipu. Okey, harga ayam pun tak boleh nak kontrol, ini kan pula harga kereta. Okey, masalah perkara diesel dan sebagainya, yang tu masalah yang kecil. Tapi pada sesi kali ni saya rasa saya lebih suka untuk saya ulas isu pergolakan di Mesir. Pada saya isu ni adalah jauh lebih penting dia, kerana ia adalah masalah umat Islam dan juga masalah sebuah negara yang baru dibangunkan hasil daripada 60 tahun punya tekanan daripada topeng Islam. Baik, sekarang kita tengok Dr. Morsi, seorang yang hafaz Al-Quran, jujur, amanah, menaikkan ekonomi Mesir dan tempoh setahun saja. 60 tahun ekonomi Mesir makin tahun makin jatuh. Dia kuat dengan menjual produk piramid, pelancongan dan terusan Suez. Dia kuat dengan yang tu saja, pelancongan dan juga terusan Suez. Dia kuat dengan itu saja. Dan juga sebagai pusat sebarang ilmu agama. Tapi ekonominya menekan rakyat, tetapi mengenyangkan pemerintah di sana. Kita tengok selepas diambil alih oleh Presiden Dr. Morsi, iaitu seorang yang jujur, amanah, menaikkan ekonomi, membolehkan apa yang tidak dibolehkan oleh pemerintah yang dahulu. Leader yang baik, dilantik secara demokrasi, melalui proses demokrasi yang bersih, yang cantik, tak seperti Malaysia. Apa lagi yang rakyat Mesir mahukan? Apa lagi? Kita tengok seperti Kelantan, diperintah oleh Tuan Gubernur Aziz sebelum ni lah. Apa lagi yang nak? Jujur, amanah. Tengok rumah dia tak tahu mana, dia still dia tahu membezakan mana harta rakyat dan mana harta dia. Gaji dia sekat tu saja. Amanah. Apa lagi yang rakyat nak? Tapi inilah yang saya katakan, UMNO Barisan Nasional. Saya kalau kata saya terlalu tekan sangat UMNO, sungguh, sebab pada saya UMNO ni dia tak
Dia mengaku dia Islam, tapi dia sendiri pun tolak Islam. Sabarlah. Fatih Al-Sisi tu dia mengaku, tapi sebenarnya dia ni musuh selimut. Musuh selimut. Jadi saya harap agar kawan-kawan ambil iktibar apa yang berlaku dekat sana. Tengok dia sendiri. Kadang-kadang kita tengok negara lain, apa kejam sangat tentera dia orang ni buat sampai macam ni. Kita terlupa apa yang berlaku dekat negara kita, bersih dan sebagainya. Himpunan Kebangkitan Rakyat kami dibantai, dibelasah oleh polis dan juga tentera. Ditakut-takut, diugut. Malah ada kejadian sampai mati. Jadi saya harap tolong sedar, kita dah lalu 56 tahun semenjak merdeka. Kita tengok orang ni buat sampai tahap ni saja Malaysia. Why not? Sekali kita ubah. Kita ubah supaya sedar minda kita. Kita kalau kita tak berubah sampai bila-bila pun macam tu sajalah kita punya kehidupan. Cuba berubah. Cuba nampak, lihat kebobrokan, rasuh yang buat. Ya, akan ada nanti orang yang akan reply video, message, email dan sebagainya, akan katakan, oh itu dah ni, kita tak tahu kemudian jadi macam mana. Kita tak tahu, tapi kita berdasarkan sekarang, kita boleh tahu apa yang akan jadi masa depan. Kalau sekarang dia masih lagi tak jujur, tak amanah, tak menceritakan dengan telus kepada rakyat, apa jaminan kamu dia pada masa depan akan menaikkan Malaysia? Yang mana sekarang kita tengok semenjak pada pilihan raya sampai ke hari ni, tak ada satu benda yang membanggakan. BRIM senyap tu weh. Kalau yang mana seronok dengan dapat rasuah 500 tu kan, senyap. Saya beritahu, benda ni merugikan diri sendiri, merugikan masa depan. Jangan fikir termolok sendiri. Anak bangsa, agama, negara kat depan, dia orang sedang merompak, meratah, merobek harta kekayaan kita semua. Jadi saya harap kawan-kawan yang masih lagi berpendirian UMNO lah, Barisan Nasional lah, satu-satunya yang mampu memimpin negara. Saya katakan sekali dengan tegasnya, Kelantan yang ditindas semenjak 20 tahun lepas pun boleh berdiri dengan lebih hebat berbanding negara lain dalam keadaan tertindas. Bayangkan Malaysia yang mana kalau keseluruhannya diperintah oleh Pakatan Rakyat, tak keseluruhan, tak apa, 10, 11 daripada 14 negeri pun, okey, kita boleh lihat ekonomi kita akan membangun dan suburnya Islam. InsyaAllah saya doakan satu hari nanti supaya kita dan Mesir sama-sama naik, dan kita daulah Islamiah juga, supaya kita boleh tingkatkan kembali semangat Islam dalam roh jati diri masing-masing. Sekian dulu buat masa sekarang. InsyaAllah masa depan saya akan cuba cari satu tajuk yang lebih menarik pada ni, InsyaAllah. Assalamualaikum.